Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam siri kuliah maya ISMA Subanjaya yang disiarkan secara langsung di Facebook ISMA Subanjaya. Bersama saya Ustaz Fahmi Bazlan bin Muda. Pada malam ini kita akan cuba untuk mengupas satu topik yang saya kira sangat menarik kerana ia cukup sinonim ataupun kita kata sesuai lah untuk kita bincang bila mana kita berdepan dengan satu perintah kawalan pergerakan yang membatasi pergerakan kita dan membatasi segala-galanya. Bagi saya ia adalah satu ujian yang cukup berat. Mudah-mudahan pada malam ini kita sama-sama dapat berkongsi apa yang saya war-warkan pada malam ini. Kita lihat daripada perspektif PKP itu sendiri, kesempatan yang tidak dirancang, dan saya menyeru kepada sidang penonton dan sahabat-sahabat di luar sana untuk marilah sama-sama kita bersahabat dengan Al-Quran. Sebenarnya apa yang saya ingin kongsikan pada malam ini tidak jauh daripada kita. Tanggungjawab sebagai seorang Muslim sebenarnya memang kita tidak lapat lari daripada membaca Al-Quran. Walaupun tidak ada secara khusus Allah perintahkan kita untuk membaca Al-Quran, dan Allah SWT tidak memberikan suatu syariat bahawa membaca Al-Quran itu wajib. Tetapi yang ada dalam agama Islam ni iaitu beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada kitab itu adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun iman. Itu yang ada. Bila peruntukan dalam agama itu hanya meletakkan beriman kepada kitab itu sebagai rukun iman, masyarakat sebenarnya salah faham. Mereka melihat bahawa hanya sekadar beriman dengan Al-Quran itu menjadi salah satu rukun daripada rukun iman. Tidak. Sebenarnya untuk kita beriman dengan Al-Quran bukan sekadar kita omong-omong kosong ataupun angan-angan kita dah beriman dengan Al-Quran. Tidak. Dan Allah pun selalu Allah mention dalam Al-Quran, adakah kamu mengatakan bahawa kamu beriman sedangkan kamu masih belum diuji? Dan itu berlaku. Dan apabila para sahabat mengaku bahawa mereka beriman, tetapi Rasulullah tanya, adakah kamu menyangka bahawa kamu beriman sedangkan kamu masih belum diuji? Jadi melihat daripada apa yang berlaku, saya mengajak untuk sama-sama kita masih belum terlambat untuk merancang PKP yang baru saja diumumkan sebentar tadi untuk dilanjutkan sehingga Ramadan, dan berkemungkinan juga akan berlanjutan sehingga Syawal. Kita pun tidak pasti. Tapi apapun, pada malam ini saya ingin menjadikan pertemuan yang ringkas ini sebagai satu titik tolak kepada semua masyarakat Islam di luar sana, termasuk sahabat-sahabat daripada ISMA Subanjaya dan rakan-rakan sepengajian Al-Quran di luar sana. Kita ambil kesempatan pada malam ini dan pada hari-hari yang akan datang dengan kelapangan masa yang cukup lapang, dan boleh jadi satu fitnah kepada kita. Dengan kelapangan masa ini, kita khususkan untuk kita bersahabat dengan Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Kenapa? Kerana dalam firman Allah SWT dalam surah surah apa ni? Saya tak pasti ya. Tapi firman Allah SWT, Syahrul Ramadan alladhi, surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita tahu kita sekarang berada di bulan Sya'ban, lagi 13 hari ataupun 12
malam lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Dan Masya Allah, Ramadan kali ini benar-benar menguji kita, kerana kita tidak dibenarkan untuk menunaikan solat berjemaah bersama, berterawih bersama, iftar jama'i. Mungkin tidak dapat dibuat bersama-sama seperti mana rutin saban tahun kita buat bersama-sama di masjid dan di surau. Dan ini ujian berat untuk kita sebenarnya, untuk melalui Ramadan dalam keadaan PKP. Saya pun tak boleh nak jangka macam mana ia akan berlaku. Tetapi percayalah, jika sekiranya kita mampu untuk memanfaatkan PKP ini dengan kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, saya yakin tuan-tuan dan sahabat-sahabat di luar sana akan mendapat satu manfaat yang luar biasa daripada PKP ini, insya-Allah. So kita memahami bahawa Ramadan adalah bulan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quran. So apa sebenarnya penting Al-Quran untuk kita sampai kita nak kena bersahabat dengan Quran ni? Kalau dalam surah Al-Baqarah ni, Allah SWT menyebutkan tentang hudan linnas. Bagaimana Quran sebenarnya ia adalah sumber petunjuk kepada manusia. Sama ada ia beriman, Islam atau kafir, tetapi Allah umumkan di sini untuk seluruh manusia. Jika mereka mendampingi Al-Quran, mereka mengkaji Al-Quran, nescaya mereka akan mendapat hidayah, iaitu Islam, insya-Allah. Dan juga daripada Al-Quran, bukan sekadar hidayah untuk memeluk Islam, tetapi di sana ada lagi bagaimana Al-Quran ini sepatutnya menjadi sahabat kita. Kerana disitulah, dengan Al-Quran lah kita boleh membezakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dosa dan pahala, mana yang akan menjanjikan kita syurga dan mana yang akan menghumbankan kita dalam api neraka. Ia ada di dalam Al-Quran. Sebab itu Al-Quran dalam firman lain Allah sebut, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, ilaihi mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadhakkaru ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada kamu, penuh dengan barakah, supaya kamu memerhatikan ayat-ayatnya dan supaya kamu mendapat pengetahuan, mendapat peringatan, mendapat petunjuk, mendapat hidayah daripada Al-Quran. Sebab itu rugilah dan teramat rugilah kalau sahabat-sahabat di luar sana hanya sekadar menjadikan Al-Quran ini sekadar bahan bacaan rutin harian untuk kita membaca, tetapi kita tidak isi peruntukkan masa membaca Al-Quran itu untuk kita lihat apakah maksud-maksud di sebalik ayat-ayat tersebut. Dan di sana ada maksud-maksud yang tersurat dan tersirat. Sebagai contoh, kalau kita masuk tersurat, kita boleh tengok dalam terjemahan Al-Quran. Tetapi kalau maksud tersirat, mungkin kita kena baca daripada syarah-syarah tafsir Al-Quran seperti Said Qutb, tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kalau kita melihat dari sudut membaca, kita akan mengalami kerugian yang teramat sangat. Sebab apa? Sebab kita tak dapat mengambil pengajaran dan inspirasi yang ada di sebalik ayat-ayat Al-Quran. Sebab apa? Sebab ayat Al-Quran kita kena faham, ia adalah kalamullah, ia adalah bicara Allah yang telah dirakamkan di dalam mashaf, dalam lembaran Al-Quran yang diturunkan kepada Jibril, yang disampaikan kepada Nabi SAW sebagai bukti kerasulan baginda Nabi SAW. So kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran, kita tengok hadis lah. Tengok hadis, bagaimana hadis-hadis Nabi SAW meletakkan bahawa pentingnya untuk kita mendampingi Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi, rawahu Muslim. Apa maksud dia? Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, mendampingi Al-Quran, tadabbur dengan Al-Quran, kerana Al-Quran pada hari kiamat nanti akan menjadi syafi'an li ashabi, syafaat kepada sahabat-sahabat dia. Sebab itu saya membawa tajuk bersahabat dengan Al-Quran. Sebab
saya yakin sahabat-sahabat di luar sana mempunyai suatu kebuntuan yang teramat sangat. Bila berada dalam satu tempoh PKP, kita tak boleh nak keluar pergi mana-mana, dan kita ada masa yang sangat lapang, sangat banyak, sehingga ada di kalangan kita yang dah tak ada idea nak buat apa. Walaupun ada isteri di sisi, ada anak-anak di sisi, kadang-kadang idea kita kehabisan. Kenapa? Kerana kita tidak memanfaatkan setiap masa yang ada itu berpandukan dengan Al-Quran. Maksudnya kita sendiri sebenarnya tidak dibimbing oleh Al-Quran, sehingga kan kita akhirnya tidak kreatif untuk buat sesuatu yang bermakna dan bermanfaat demi kebaikan kita dunia dan akhirat. So, kalau kita menghayati Al-Quran, sebenarnya ada 3 perkara lah yang saya rasakan untuk kita buat sepanjang PKP. Pertama, kita kena baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dengan kita menghayati, mengkaji, tadabbur Al-Quran, kita nak melihat bagaimana Al-Quran boleh membaiki hubungan kita dengan manusia. Dan yang ketiga, kita nak melihat bagaimana Al-Quran itu boleh memberikan kefahaman kepada kita. Bagaimana Al-Quran boleh memberikan kefahaman kepada kita bahawa saja seluruh makhluk ni semuanya tertakluk kepada perintah dan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingat, saya yakin, saya menyeru kepada sahabat-sahabat di luar sana, jika sekiranya kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan tundukkan makhluk yang bernama coronavirus ni untuk diam, untuk jauh menghindari kita semua, insya-Allah. Menyelamatkan, akhirnya Allah menyelamatkan kita semua melalui perintah arahan Allah Subhanahu Wa Taala, kesan daripada taatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, bagaimana kita nak baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, masyarakat di luar sana sangat-sangat haru biru bila berdepan dengan COVID-19 ni. Dan mereka melalui satu fasa di mana berlaku tekanan mental yang cukup tinggi, emosi yang tidak terkawal, masalah ekonomi yang semakin meruncing, yang semakin membimbangkan, yang menghantui kita. Bagaimana nasib ekonomi kita selepas ni kita tak tahu. Ada yang sudah diberhentikan kerja, ada yang bekerja, ada yang cuti tanpa gaji, dan ada yang gaji dikurangkan. Ini semua perkara-perkara ujian-ujian berat yang akan menghantui kita selepas ini. Disebut dalam Al-Quran, kalau kita tengok bagaimana Allah SWT menyebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Kita kena sabar. Sebab apa? Sebab ujian ketakutan, ujian kelaparan, ujian kekurangan harta, ujian kematian, ujian itu dan ini semuanya adalah satu ujian yang Allah tengah uji kita sekarang. Dan Allah letakkan huruf lam di harapan, lanabluwannakum, bermaksud selepas ini ujian-ujian akan datang lagi. Dan sebaik-baik mereka yang dilanda ujian adalah orang-orang yang sabar. Dan surah Al-Mulk juga ada sebut bagaimana Al-Quran memberikan kita gambaran sebenar bahawa ujian-ujian yang mendatang sebenarnya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji di kalangan hamba-hambanya siapakah yang lebih baik amalannya. Maka di sinilah yang saya katakan bahawa kita sebenarnya kena baiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak ingat bila tarikh yang tepat, tapi saya sempat mengikuti wawancara media dengan Datuk Dr. Amiruddin, Cyber Security Malaysia, yang menceritakan tentang 2 perkara yang sedang melanda masyarakat manusia hari ini, terutamanya di Malaysia lah. Dia kata 2 perkara. Apa dia? Pertama, dia kata masalah cyber trooper, bukan cyber trooper, jenayah cyber yang banyak membuat skamer, penipuan atas talian yang merugikan masyarakat Malaysia. Itu satu, memang berlaku lambakan. Yang kedua, ini yang saya bimbang, yang saya katakan bahawa kesempatan PKP ini kita kena bersahabat dengan Al-Quran untuk kita baiki hubungan kita dengan Allah. Apa dia? Beliau menyebutkan tentang bagaimana berlakunya satu peningkatan yang luar biasa, peningkatan pornografi di kalangan masyarakat
rakyat Malaysia. Bayangkan kesan daripada kita tak tahu nak buat apa, kita tak ada idea dan kita tidak bersahabat dengan Al-Quran, dan kita mungkin bersahabat dengan sahabat-sahabat kita yang liar di luar sana, dengan WhatsApp-nya, dengan Telegram-nya, dengan Instagram-nya, dengan Twitter-nya, telah mengajak kita untuk menjauhkan diri kita dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadar pornografi yang cukup membimbangkan. Bagaimana kita ingin mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita nak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita nak mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita nak mengenangkan usaha-usaha sahabat-sahabat kita yang berada di front liner? Mereka bekerja siang dan malam untuk menyelamatkan kita, tapi dalam masa yang sama kita sebenarnya mengundang azab ini berterusan, mengundang azab-azab yang lebih dahsyat daripada Allah SWT. Cukuplah dengan kita bersahabat dengan Al-Quran. InsyaAllah saya yakin Al-Quran akan memberikan nasihat, pengajaran, teguran kepada kita untuk senantiasa berwaspada, untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, insya-Allah. Yang kedua, baiki hubungan kita dengan manusia. Dalam Al-Quran kalau kita baca, insya-Allah kita akan temui bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita untuk menjaga hubungan dengan manusia. Kita ada ibu bapa, berlaku baiklah pada mereka. Kita ada isteri dan anak-anak, berlakulah baik pada mereka semua. Santunilah mereka dengan santunan yang terbaik yang kita boleh buat. Kalau dulu kita bagi alasan kita tak ada masa, bekerja siang dan malam, tapi saya yakin PKP kali ini, inilah kesempatan yang kita kena tunaikan hak-hak mereka, insya-Allah. Ini nasihat saya untuk diri saya dan diri tuan-tuan jugalah. Dan yang ketiga, coronavirus adalah makhluk Allah. Walaupun sahabat-sahabat kita dihantui dengan, kita tak tahu punca COVID-19 ni dari mana. Banyak spekulasi menyebut tentang bagaimana ia juga bukan sekadar ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada tentera-tentera Allah semata-mata, tetapi ia juga adalah perbuatan khianat manusia. Kita tak boleh nak menafikan perkara ini, sebab kalau kita rujuk pada Al-Quran, Allah sebut zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Melata kefasadan di bumi ini, di darat dan di lautan, dengan hasil kerja buat manusia. Dan kalau kita tengok lagi dalam surah Al-Isra, wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidanna fil ardi marratain wa la ta'luna 'uluwan kabira. Kita tak boleh nak menolak bahawasanya tidak ada sebenarnya perbalahan di antara Amerika Syarikat dengan China. Kalau kita rujuk pada perkongsian daripada sahabat saya, Syed Isra daripada Iris, bagaimana mengaitkan tentang surah Al-Isra ini dengan peristiwa yang berlaku hari ini, kita tak boleh menolak kemungkinan bahawa sebenarnya omong-omong media barat menyatakan bahawa berlaku perbalahan antara China dengan Amerika Syarikat sehingga masing-masing mengeluarkan senjata biologi dengan sebagai salah satu senjata untuk menyerang. Ini kita tidak boleh menolak kemungkinan ini, bahawasanya sebenarnya masyarakat barat bersatu untuk menjatuhkan Islam. Dengan apa yang berlaku pada Januari yang lalu, Israel telah mengisytiharkan The Deal of Century yang meletakkan Al-Quds secara rasminya di bawah Israel, dan kefasadan melata. Tidak ada lagi kuasa Islam yang mampu untuk bersuara. Segala-galanya berubah setelah pengisytiharan tersebut, dan saya yakin ini juga sebahagian daripada agenda-agenda Yahudi. Dan kita tak boleh menolak bahawa perbuatan kerosakan yang dilakukan oleh manusia, ia juga adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita sepanjang PKP ini. Kita takut waktu yang panjang ini, yang lapang ini, menjadi fitnah kepada kita. Ia menjadi tempat untuk kita jauh daripada Allah, kita jauh daripada amalan-amalan yang sebelum ini sebenarnya kita dah boleh buat dengan baik.
Lebih-lebih lagi kita berdepan dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang diberkati, bulan yang diampuni, bulan yang diterima doa-doanya. Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan untuk kita menolak diri kita ke depan, menjadikan hari ini adalah hari titik tolak untuk kita buat perubahan, supaya kita mendampingi Al-Quran, kita bersahabat dengan Al-Quran. Sebab kita takut kalau fitnah, kalau musibah, bala, bencana yang datang daripada Allah ini kena hanya pada orang-orang yang buat zalim, buat dosa, tak ada masalah. Tetapi dalam ayat yang saya baca tadi, ia tidak diturunkan kepada orang-orang yang buat kerosakan, yang kafir semata-mata, tetapi ia turut terkena tempiasnya pada orang-orang yang beriman. Dan dalam jaminan Allah SWT menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'. Jika sekiranya penduduk di suatu tempat itu beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya Allah SWT akan membuka pintu rahmatnya, pintu barakahnya daripada langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kita takut sebenarnya kita semakin jauh daripada rahmat Allah, kita semakin jauh daripada barakat Allah, sehingga Allah SWT tidak menurunkan keberkatan di bumi ini, dan Allah menjauhkan kita daripada peluang-peluang dan ruang-ruang untuk kita memenangi ujian yang berat ini. Kita mohon supaya Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi Ahlul Quran, untuk kita bersahabat dengan Al-Quran. Yang bersama dengan saya dalam kelas Al-Quran, belajar dari asas sampai pandai baca Al-Quran, memang kelas kita tertangguh. Yang tak dapat baca Quran di luar sana, jangan berasa sedih dengan ujian ini. Yang kelas kita tak dapat sempurnakan untuk baca Quran, kita memang diuji dengan ujian ini. Mungkin di sana ada hikmah yang Allah SWT akan berikan, tunjukkan kepada kita selepas ini. Lazimi Al-Quran. Tak boleh baca Al-Quran satu muka surat sehari, bacalah satu ayat sehari. Yang dah boleh baca satu muka surat, tambah lagi 5 muka surat, 10 muka surat. Ada yang mesej saya, cakap beritahu dah dapat baca satu juzuk Al-Quran sehari. Alhamdulillah, boleh teruskan lagi. Selepas ni Ramadan, gandakan. Jangan berpada pada satu juzuk Al-Quran. Tapi yang lebih penting ialah yang tak dapat baca Quran, bacalah makna-makna yang tersurat dan tersirat yang ada di sebalik Al-Quran. Kerana Al-Quran, taraktu fikum amrain, sabda Nabi SAW, dua perkara yang aku tinggalkan kepada kalian, jika sekiranya kalian berpegang kepada kedua-duanya, maka kalian tidak akan sesat sampai bila-bila, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan pada kali ini walaupun ringkas, tetapi insya-Allah mudah-mudahan ia membuka hati kita, membuka pintu hati kita untuk mendampingi Al-Quran. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.